Kita teruskan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menemukan kita pada pagi ini. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, seluruh keturunan baginda dan mereka yang meneruskan perjuangan baginda hingga ke akhir zaman, insya-Allah. Baik. Saya punya masa hanya sehingga 9.45 ya. Hari ini Sabtu 7 November dan ada 3 perkara penting yang saya akan utarakan di sini, iaitu titik permulaan, legasi usahawan, cabaran dan peluang usahawan. Dan seterusnya akan diisi oleh Al-Fadhil Tuan Haji Firdaus dan juga yang berbahagia Saudara Syahril Akmal. Dan besok bersama dengan Puan Aisyah, insya-Allah ya. Baik. Dekat bahagian ruangan chatting tu, ada chat kat situ kan, ada chat box tu. Semua boleh tanya apa-apa soalan di situ, insya-Allah. Dan biar kita ada interaksi dua hala. Biar pagi ni kita berinteraktif ya. Jangan saya seorang saja yang bercakap, walaupun mikrofon tuan-tuan semua saya tahu sedang mute ya, sedang mute. Tapi boleh berbicara dalam bahagian Zoom group chat tu, ataupun apabila saya buka ruang untuk ataupun masa untuk bersoal jawab, boleh terus bertanyakan apa saja perkara yang berada pada minda fikiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan pagi ini pagi bahagia, pagi ceria, pagi Sabtu dan semua hari Allah Ta'ala ciptakan terbaik untuk kita, dengan hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam semalam ya. Baik, kita pergi ke titik permulaan dulu. Selalu orang sebut titik tu berhenti ya. Dia kata nuqtah, dalam bahasa Arab dia sebut nuqtah, atau dalam bahasa Inggeris sebut full stop. Kita sebut titik ya, titik. Titik, dot, mark, dot. Tetapi kita kena faham dengan pemahaman yang terbaik. Hari ini nak sebut positif pun dah jadi bimbang. Sebab kalau kita kata saya positif, orang tak akan mendekati kita. Sebab orang takut adakah dia ada COVID-19 atau sebagainya. Ini norma yang kita kena jaga-jaga. Ya. Bahkan hari ini ramai yang berbicara, adakah norma baru ini new order, ya, new world order yang digembar-gemburkan oleh golongan Zionis dan sebagainya. Okey, tak apalah yang itu. Baik, kemudian titik permulaan yang saya sebut tadi itu, ya, titik permulaan yang saya nyatakan tadi itu ialah membawa arti kita berhentikan apa sahaja yang kita buat dahulu yang merupakan suatu perkara, mungkin ada yang gagal ya, ada yang tak berjaya ya, ada yang kurang cemerlang, ada yang menyedihkan kita, ada yang membawa perkara itu sebagai kenangan pahit buat kita. Maka titik permulaan di situ artinya kita letak satu noktah, perkara yang lama tersebut hentikan, kita buka satu lembaran baru. Itu. Sebab itu dia letak di situ isi penting itu, titik permulaan itu kena faham bahawa apa yang kita buat dahulu mungkin ada yang tidak sama, ada yang berbeza, ya, corak pemikiran yang berlainan, maka kita letak titik, hentikan yang itu, ya, kita mula satu lembaran yang baru. Okey. Jadi bersama dengan Olive House, tuan-puan akan mendapati ianya berbeza. Memang berbeza. Ya. Saya pada peringkat awal 2015 bersama-sama dengan Olive House ini, waktu itu kita dikenali dengan nama Olive House Zon Tengah 3. Ya, kemudian kita bertukar nama Zon Tengah 3 dan Negeri 9. Ya. 2 tahun lepas kita bergabung semua jadi Olive House Zon Tengah, ya, atau Central Region. Zon Tengah 1, Zon Tengah 2, Zon Tengah 3 dan Negeri 9 digabung terus semua jadi Olive House Central Region seperti yang tuan-puan kenal hari ini. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada saudari Mimi yang telah memberikan sedikit penerangan lanjut. Sedikit penerangan tapi agak dah lanjut masuk ke dalam dah tu. Ya. Saya nak teruskan apa yang patut kita bicarakan pagi ini.
Titik permulaan pada saya dah selesai. Okey, kemudian kita pergi pula kepada yang berikutnya, iaitu kita berbicara berkenaan dengan legasi usahawan. Legasi usahawan. Perniagaan yang kita lakukan ini sebenarnya ada waris dia. Ada waris dia. Siapa yang kata saya berniaga ni tak mau ada waris, saya pun tak berapa nak faham juga macam mana dia berniaga sebenarnya. Adakah perniagaan tersebut habis sahaja usia dia, perniagaan pun akan hancur? Tak, ya, tak. Kita tak nak begitu. Kalau kita lihat Matsushita, ya, yang usianya telah pun melebihi 100 tahun. Ford yang usianya kita lihat kalau hari ini mustahil bertahan. Sesiapa pun yang menggantikan kita untuk meneruskan perniagaan itu satu perkara yang subjektif. Tapi objektifnya ialah perniagaan kita, bisnes kita, muamalah yang kita lakukan mesti berterusan. Sampai insya-Allah kita doakan sampai berakhirnya umur dunia ini. Mungkin kita akan kata mustahil lah, Ustaz, mustahil. Kita kata mustahil. Tetapi jika kita merancang dengan teliti, baik, bersistematik dan mengikuti perkembangan zaman selalu, walaupun kita lepas ini pasti meninggal, itu satu benda yang logik akan berlaku, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang mempunyai nyawa, nafs, ya, dia akan dha'iqah, dia akan merasai, dia akan menemui, dia akan melalui satu proses, iaitu maut, kematian. Pasti. Tapi lepas kita mati, perniagaan kita jangan hancur. Ya. Boleh jadi anak-anak kita, boleh jadi orang lain yang kita amanahkan. Ya. Anak kita akan ambil hasil. Anak kita akan tetap mengetahui bahawa ini adalah daripada ayahnya, legasi daripada ayahnya. Bahkan dalam sistem faraid, ya, di situ memang ada hak-hak yang tertentu. Tapi kita tidak mahu berlaku sebarang masalah di situ, ya. Perebutan dan sebagainya. Dekat situlah kena ada daripada sekarang ini satu mindsetting yang telah digaris pandukan dalam Olive House agar legasi perniagaan kita ini berterusan. Dan daripada sekarang didiklah anak-anak kita, ya, kaki tangan kita, orang kepercayaan kita, apa yang dinamakan dengan keusahawanan, entrepreneurship. Kita duduk dalam dunia sekarang ini bersama dengan Olive House, ya. Lepas kita titik tu, kita mula, kita bukan peniaga. Kita bukan hanya seller, penjual. Ya, kita adalah entrepreneur, usahawan yang meliputi segala bidang. Kitalah yang menjadi pencetus kepada demand ataupun keperluan. Kitalah pencipta kepada keperluan tersebut. Sebab itu ada orang kata teori ekonomi, we have supply, we have demand. We have demand, so we have supply. Teori yang telah berusia mungkin ratusan tahun, ya. Tapi saya bawa kepada satu perkara baru, iaitu kitalah yang mencetuskan keperluan. Kitalah we create demand. Kita yang mencipta keperluan tersebut. Seperti dalam TV Al-Hijrah baru-baru ini, ya, rancangan Assalamualaikum, siapa yang ikuti Selasa lepas jam 8.45, alhamdulillah selepas rancangan itu berakhir, alhamdulillah panggilan bertubi-tubi masuk, ya. Mereka nak mengetahui. Apabila saya menyebut selepas saudara Talib host pada pagi itu, dia bagi tahu bahawa kita bersama dengan wakil daripada Olive House, banyaklah dia cakap bla 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 semua, dengan makanan tambahan. Jadi bila dapat pada saya kata terima kasih saudara Talib, saya minta maaf, saya nak ketengahkan satu perkara. Makanan yang kita ada di hadapan ini seperti kita ada, ini produk kita yang pertama. Yang pertama masuk inilah dia. Kita panggil PMZ. Saya yakin semua dah tahu, ya. Kemudian yang kedua masuk dekat depan saya ni telah diubah. Semalam saya live FB, tak pasti ada yang mengikuti ataupun tidak. Dan ini produk kita yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang ketiga Olive Plus 30X. Ini yang ketiga sebenarnya. Dulu kita ada juga cuka buah tin, separa segar. Produk yang kedua ialah cuka buah tin yang organik. Jadi saya sebut, ya, di situ semua benda yang kita tunjuk tadi bukan makanan tambahan, tapi adalah makanan keperluan harian. Ini yang kata kita create demand dalam Olive House ni.
Kita create demand. Kita yang cipta keperluan. Okey, baik. Dan tajuk yang ketiga yang saya akan ulas sampai jam 9.45 sebentar lagi ialah cabaran dan peluang sebagai usahawan. Dia ada cabaran, dekat situ ada peluang. Cabar diri, maka kita akan nampak peluang. Saya yakin yang berada di luar sana bukan kaling-kaling kata anak muda, bukan calon-calon orang. Orang yang hebat-hebat saya yakin. Yang saya boleh nampak wajah ni Tuan Khuzaini, Tuan Muhammad Razali mungkin ya. Alhamdulillah. Yang lain-lain saya mungkin nak tengok wajah sekejap, ada Kak Khairul Ronita, ya, Kak Zarni, Kak Tuti Marzinar, minta maaf saya panggil kak-kak semua. Saudara Muhammad Hanafi, gambar dia agak statik di situ. Okey. Jadi baik, kita sambung. Okey. Jadi perkara yang saya sebutkan tadi itu adalah merupakan 3 isi yang cukup besar untuk kita faham dalam dunia Olive House yang anda akan rasa memang berbeza. Sebab itu semalam hari Jumaat, ada satu orang datang ke pejabat. Marah-marah di pejabat. Makin hamun kaki tangan saya. Ya. Jadi mereka bagi tahu semalam tadi, ni cerita semalam lah. Tadi Ustaz ada orang datang gitu gini. Saya kata kenapa? Dia nak minta jadi ejen semula. Ya. Kak Halina ni dia minta nak jadi ejen. Saya kata ejen semula? Ya, dia dah berhenti jadi ejen. Dia nak minta jadi ejen semula. Habis tu kita bagi tahulah dia kena ikut sekarang ni KPEA. Dulu kita panggil PDU. Program Derap Usahawan. Sekarang kita panggil KPEA. Okey. Lalu bila kita beritahu dia kena restart balik. Letak balik titik dan mula. Dia mula nak angin mungkin. Dia mula marah-marah. Dia kata, sistem apa korang ni? Dia kata, MLM apa ni? Rupa-rupanya dia sewaktu awal jadi ejen, dia pun tak faham. Ya? Kita bukan MLM. Ini satu benda yang kita kena letak kat sini. Ya? Letak kat mata kita. Letak kat seluruh kehidupan kita bahawa Olive House, ya, bukan multi-level marketing. Ya? Apa nama Puan Adibah ke apa? Minta maaf aku masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi kita bukan MLM. Kalau kita ada minda MLM, ya, yang itu kita kena buat satu proses dia panggil paradigm shift. Kena anjakkan paradigma, kita bukan MLM. Habis itu kita ni konsep apa? Kita konsep mudah, trading. Trade, kita berniaga. Kita berniaga sebenarnya. Trading kita ni perniagaan yang mana kita letak diri kita sebagai entrepreneur dalam dunia tersebut. Sebab itu kalau kita lihat satu keajaiban dengan rahmat Allah. Dengan izin Allah, dengan perkenan Allah. Kalau Allah tak kenan tak jadi, jangan kita sombong. Yang ni saya selalu pesan diri sendiri, ya. Pesan kepada board of director, pesan kepada top management di OHCR, pesan kepada area manager, pesan kepada semua warga di MHSB, Ambrosia Holdings Sdn Bhd, juga dikenali dengan OHCR, Olive House Central Region. Jangan ada sekelumit atau seberat timbangan darah pun, ya, kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Tapi jangan terkejut juga apabila berhadapan dengan orang yang sombong. Waktu itu kita akan tunjukkan bahawa kesombongan dia itu ada bayaran dia. Kalau dia menjual, kita membeli. Ya. Sebab maha sombong hanya satu sahaja, tak ada dah yang lain melainkan dia yang maha agung, Allah Subhanahu Wa Taala, yang menggelar diri dan namanya Al-Mutakabbir, yang maha membesar diri. Itu saja. Lain tak ada. Jadi balik kepada kita sebut tadi, dia kena faham. Ya, jadi dia datang semalam marah-marah tu, saya kata selepas ini saya tegas. Semalam saya bagi tahu CEO, saya kata semalam no more. Jangan ambil lagi dia sebagai ejen. Sebab apa? Dia tidak menghormati sistem yang kita telah tetapkan, kita telah bina, kita telah piawaikan, standardkan dalam ekosistem dalam keluarga kita. Ya, kita ambil contoh ginilah. Dalam keluarga kita ni, yang terbaik ialah bila nak makan sarapan pagi ke, ya, makan tengah hari ke, makan malam ke. Kita duduk dalam rumah ni. Kita ada isteri, ada suami. Kita ada anak-anak. Mungkin kita ada mak, kita ada ayah.
ada mak mertua, bapak mertua dalam rumah kita. Mungkin kita ada saudara yang lain. Bila tiba waktu makan, ya, tak boleh satu orang pergi dapur ambil duduk depan TV seorang makan. Ya. Seorang lagi pula datang ambil masuk bilik makan. Seorang lagi pula ambil pergi keluar makan. Tak. Kita tetapkan kena ada ni benda ni. Sebab itu sistem kekeluargaan dalam Islam itu teratur dan terbaik. Ya. Kita bagi tahu nak makan, okey, tak ada masalah makan. Tapi kita nak duduk semeja satu waktu ya yang sama, kita nak bersama-sama menyebut bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita nak menikmati makanan itu, rezeki Allah Taala itu dalam suasana ukhuwah yang ada kasih dan sayang. Itu sebab dalam Olive House ni, kalau lama-lama anda kenal Olive House, anda akan tahu bahawa dia merupakan keluarga yang cukup besar. Ya, keluarga yang besar. Olive House ni bukan keluarga yang kecil-kecil, ya, keluarga yang besar-besar semuanya. Okey, baik. Kalaulah mereka bertanya kepada saya macam mana saya terlibat dalam Olive House. Saya ni ada perjalanan yang cukup panjang hingga bertemu dengan Olive House. Bermula perkhidmatan saya selepas bergraduan, selepas graduate daripada universiti, saya bersama dengan College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Sekarang ni. Sebelum itu nama dia College Islam Darul Ihsan. Saya masuk pada bulan Mei 2000, ya. Masih di Shah Alam, masih di Seksyen 11 Jalan Cahaya Shah Alam. Karena itu ramai yang batch awal kenal. Batch selepas 2014 macam tu kita dah tak apa nak kenal, ya. Baik. Kemudian berpindah ke Bandar Seri Putera, yang mana di sinilah tempat kami bermastautin pada saat ini, dan insya-Allah mudah-mudahan berterusan istiqamah di sini. Sebab suasananya yang penuh dengan nilai keislaman, kemelayuan, kebudayaan ketimuran, ya, dan nilai-nilai murni yang cukup banyak di sini. Amin ya rabbal alamin. Baik, bertukar ke Kolej Islam Selangor Darul Ihsan selepas dirasmikan oleh tuanku, ya, pada Mei juga 2002. Kemudian dinaik taraf pada 2004, ke Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Baik, 14 tahun di situ saya berhenti. Senang cerita. Ringkas punya cerita, berhenti. Walau waktu itu menjawat jawatan yang alhamdulillah cukup selesa. Dan pernah ditawarkan sebagai ketua sektor pembangunan insan di MAIS. Surat tawaran masih ada lagi. Surat panggil temu duga, ya. Surat macam-macam minta ada pertukaran kaki tangan ke MAIS pada waktu itu. Tapi saya beristikharah. Dalam musim haji 2013 saya beristikharah sama ada saya nak meneruskan perkhidmatan ataupun nak berhenti. Ada banyak faktor, antaranya faktor ayah saya yang terlibat dalam kemalangan, ya, hingga menyebabkan dia terpaksa potong kaki sebelah kanan, ya. Bukan, dia tak ada kencing manis, dia tak ada darah tinggi, dia tak ada apa-apa komplikasi kesihatan yang lain, semua sihat alhamdulillah. Dia ada ujian yang cukup besar dalam hidupnya. Doakan Allah Taala permudahkan urusannya, ayahanda saya, Tuan Haji Muhammad Rejab bin Haji Abdul Rahman atau Haji Mat, ya. Baik. Saya berhenti. Saya freelancer. Dalam pelbagai perkara. Antara yang saya bergiat ialah dalam bidang training and consultancy. Baik. Maka pada 2014 saya bertugas haji. 2013 tu pun saya bertugas haji. Saya istikharah. 2013 tu saya istikharah, ya. Setiap hari selama 45 hari bertugas di Makkah, 37 hari bertugas di Madinah, 8 hari. Waktu itu Madinah boleh kita duduk lagi 8 hari. Ya, sekarang dah tak boleh dah. Tambah sekarang dalam COVID-19 punya era ni, ya, jemaah haji hanya ada beberapa belas hari saja untuk berada di dua kota Haramain, Makkah dan Madinah. Baik. Pada saat itu dah saya minta, ya Allah, tolong tunjukkan kepada aku, ya Allah, sama ada aku ni nak teruskan bersama dengan universiti ni ataupun aku nak beralih kapal, padang, bidang. Alhamdulillah, 45 hari mohon pada Allah istikharah, Allah Ta'ala tunjuk. Jadi saya balik, ya, hujung 2013 saya hantar surat mohon berhenti kerja, walaupun ditolak pada waktu itu. Saya cakap dengan penuh hemah, baik-baik, elok-elok, kenapa saya nak berhenti.
Dan saya sebut saya akan berada di Lembah Kelang ini. Itu yang saya sebut dengan pengerusi MAIS pada waktu itu. Yang amat dihormati Datuk Seri Haji Muhammad Aziz bin Muhammad Isa pada waktu itu. Dan 2014 saya bertugas haji lagi dan wukuf ataupun hari berada di Padang Arafah yang disebut Al-Hajju Arafah. Itulah rukun paling besar antaranya dalam ibadat haji. Mesti berwukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah lepas asar, ada syarat-syarat dia. Lepas asar bermula daripada masuk zuhur sampailah cerita yang lebih panjang tentang manasik haji, bukan kita nak sentuh pagi ini. Cumanya di hari 9 itu hampir-hampir waktu maghrib, dia waktu paling afdal doa hajat ini selepas asar hingga terbenam matahari, artinya hingga masuk maghrib. Setelah saya doakan kepada mereka yang kirimkan doa, selalu mereka akan kirimkan saya dengan kertas doa macam-macam lah. Pada waktu itu belum ada lagi dengan kita panggil dengan lancarnya WhatsApp atau Telegram, ini belum. Paling ada pun SMS. Saya pun waktu itu sedang belajar-belajar lagi. Maka hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya teringat satu benda, iaitu ya Allah, selama bertugas aku tidak minta kepada diri sendiri, sedangkan kau memerintahkan untuk kami minta. Kami ni makhluk ya Allah agar minta. Kenapalah aku minta dengan makhluk juga? Patutnya aku terus minta dengan engkau, dengan segala kebesaran yang kau ada dan rahmat yang kau kurniakan. Lepas pada itu engkau akan utuskan pertolongan engkau melalui pelbagai jalan. Waktu itu saya minta 3 benda. Saya nak cerita asal saya bersama dengan Olive House. Pertama, saya mohon untuk dapat anak perempuan. Karena anak laki-laki saya, pertama yang sulung, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki. Jadi isteri saya ni semenjak saya bertugas haji 2010, dia selalu minta, dia kata, abang, tolonglah, dia kata doa bagi dapat anak perempuan, kata dia. Tapi saya waktu itu saya tak berani nak doa, tak berani. Saya kata apa Allah Taala bagi, yang kita minta ialah sihat sempurna daripada spiritual, fizikal, intelektual, emosi dan boleh bersosial, bermasyarakat. Tapi hari itu detik dalam hati saya kata ya Allah, aku minta jika ianya baik dan tolong bagi kekuatan untuk kami menghargai, memelihara, bersyukur dengan nikmat. Itu satu. Anak perempuan yang sempurna, afiat semua, fizikal, spiritual, intelektual, emosi, sosial. Akhirnya yang kedua, tengok matahari tak terbenam lagi. Yang kedua saya minta ya Allah Tuhanku, bagilah seluruh keturunanku, kaum kerabatku, anak cucu cicitku, mereka yang istiqamah dengan Islam, dengan iman, dengan amal, dengan ihsan, dengan akidah syariah, akhlak yang benar ini. Panjanglah lagi kadang doa. Tengok matahari tak terbenam lagi. Ketiga saya mohon apa yang ketiga. Saya kata ya Allah, aku sekarang ni dah freelance. Daripada aku jadi head of department, ketua jabatan harta dan pembangunan, kita punya JHP pada waktu itu, ketua jabatan harta dan pembangunan. Saya waktu itu an engineer by profession, technical person. Saya jadi disebut sebagai SO, superintending officer. Last project yang saya uruskan, yang saya jadi pegawai penguasa bernilai 125 juta. Tak banyak pun, urus saja. Jadi pada waktu itu cabaran cukup banyak sebab nak meletakkan nilai integriti di pada tempat yang sepatutnya itu, Masya Allah, Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Maka saya kata ya Allah, aku nakkan yang ketiga ni, aku buat kerja dakwah ya Allah, tapi bukanlah itu aku jadikan sebagai tunggangan, tak mahu. Aku nak satu benda ya Allah, kurniakan aku perniagaan. Itu saya minta terus, seperti mana kau kurniakan kepada Nabimu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sedang dengar ni, dengar nama Nabi, selawat dengan nama Nabi, as-salatu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kemudian bila saya karang panjanglah doa tu, niaga yang elok dunia akhirat, yang maju, yang datang manfaat, yang tak ada tipu menipu, kalau jual tu yang betul-betul, tak ada helah dia semua. Alhamdulillah. Habis matahari pun terbenam. Dengarlah azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Arafah, di bumi Arafah.
Okey, habis cerita. Habis musim haji 2014, saya pun balik. Ya, balik pada waktu itulah Allah Ta'ala, saya syukur sangat-sangat, kabulkan satu persatu permintaan. Tapi pengkabulan terhadap 3 permintaan besar itu Allah kabulkan melalui ini bukan ta'assub, ini bukan apa, melalui Olive House. Itu melalui Olive House. Bila saya pulang ke Malaysia, kurang lebih pada waktu itu bulan 10 macam tu, bulan 10 macam tu, isteri saya dia bagi tahu, dia mengadu, dia kata dia ada masalah kesihatan sebenarnya sepanjang saya bertugas di Mekah Madinah. Lalu saya katalah pada dia dalam dialog tu, kenapa tak beritahu abang? Cakaplah dengan abang kan. Boleh saja pun waktu tu kalau nak tengok wajah kita akan guna Skype, waktu tu Skype kita tak nak ganggu abang bertugas, tak mau kacau langsung. Bagi abang fokus untuk kerja abang, untuk ibadah abang dengan jemaah, khidmat semua. Saya jaga pada setiap kali musim haji untuk satu-satu hotel tak kurang daripada 200 lebih ya. Dan paling ramai seluruh jemaah ketika dihimpun 1,800 lebih. Masya-Allah, tabarakallah. Bukan seorang lah, ramailah 1,800 tu. Tapi khusus satu hotel yang saya jaga tu antaranya hotel nama Al-Azhar dah. Hotel tersebut dah nak dibina bangunan lain dah pun 220. Lepas tu hotel-hotel yang lain. Baik. Jadi dia faham kekangan tersebut. Saya dah balik Malaysia, saya kata ya Allah. Bukan tak boleh doa di Malaysia, boleh doa di mana-mana pun boleh. Makbul juga. Tapi keberkatan tu tak sama. Yang kata barakah tu tak sama. Macam sekarang ni, siapa nak berdoa, doa sebab kita dalam majlis ilmu. Barakahnya berbeza dengan kita doa ya. Waktu kita duduk mengelamun seorang-seorang berbeza tak sama. Ya, jadi di Makkah, Madinah tu ada tempat-tempat yang mustajab doa ya. Kita bukan minta untuk tempat itu, kita minta kepada Allah, hanya duduk di situ. Ya, baik. Jadi hadirin rahimakumullah, saya kata dah balik Malaysia ni macam mana nak buat ni. Saya pun tak apalah. Saya pun fikir ya, jom kita pergi jumpa doktor. Dr. Khamsiah binti Muda, saya mesti ingat waktu tu. Dr. Khamsiah binti Muda, sekarang dia buka hospital di Seri Kembangan. Ya, Women and Children Hospital, Andorra. Women and Children Hospital di Seri Kembangan. Dr. Khamsiah, Haja Khamsiah binti Haji Muda. Okey, jadi saya pun jumpa dia. Waktu tu dia berkhidmat dengan An-Nur, Pusat Perubatan Islam An-Nur, pakar perubatan Islam An-Nur. Saya kata, doktor, saya nak mohon khidmat nasihat doktor. Dia kata, ada apa pula ustaz? Saya ceritalah apa yang berlaku pada isteri saya tadi, gangguan kesihatannya tu apa? Haid dia datang tak teratur. Haid dia datang, kita sebut dalam istilah yang paling mudah bahasa Inggeris hair wire, haru biru. Datang tak datang, datang ya. Tak berterusan, berhenti kejap, macam-macam. Dia rasa tak selesa. Orang perempuan lebih tahu. Yang nama perempuan yang sedang menonton ni lebih tahu. Kak Khairul Ronita contohnya dan kawan-kawan yang lain. Mesti ada perkongsiannya. Wanita ni bila haid dia tak teratur, emosi dia terganggu. Memang terganggu. Ya. Jadi saya kata tak boleh macam ni. Jumpa. Bila jumpa doktor pun cadang untuk buat hormone treatment gitu. Dia ada bagilah beberapa pil. Ya. Tapi pil tu kena ambil begini pula. Hari ni datang haid, besok baru boleh ambil. Dengan syarat esok tu haid berterusan. Kalau besok tu haid dia berhenti, tak boleh ambil. Okey, saya tak faham pakar perubatan apa kita sebut sebagai pakar sakit puan dan juga perbidanan dan sakit puan. Maka kita ikut tu kepakaran dia, ilmu dia. Fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang lebih pakar daripada kamu ketika mana kamu tak tahu ilmu tersebut. Tapi pastikan dia selari dengan syarak. Maka okey, kita pun balik. Hari ni datang haid, besok nak makan haid berhenti. Sudah. Dia macam main cucak-cucak tu, macam cik semua. Kejap dia datang, tak ada, kejap dia tak ada. Jadi tak boleh makan sampai sudah. Lepas saya pun pergi lagi sekali jumpa doktor. Doktor kata, ustaz saya pun pening juga macam ni. Macam mana kalau kita buat full check up? Saya kata, doktor bagi peluang sikit boleh tak? Sikit bagi peluang. Dia kata, ustaz nak buat apa? Saya kata, saya nak tengok complementary, kita sebut lagi apa lagi? Lain alternatif medicine, complementary medicine. Jika ada boleh bantu. Okey ustaz, dia kata saya bagi peluang. Tapi kalau ustaz tak percaya, doktor akan ambil balik kes ni. Okey, saya kata tak apa. Dengan orang rumah, iaitu saya boleh panggil Ina. Yang lebih muda boleh panggil ke Ina. Ya.
Dia kata, yang jom kita balik. Saya istikharah, doa, solat, minta ilham, petunjuk. Alhamdulillah, Allah Ta'ala ingatkan saya kepada seorang pelajar saya. Nama dia Ustaz Burhan, Ustaz Haji Muhammad Burhan bin Haji Zakaria. Masih ada di Parit Buntar, Perak. Saya call dia, saya kata Burhan. Oleh kerana saya ni rapat dengan dia, macam dengan adik abang. Dia kata Burhan, tolong aku Ustaz. Dia kata tolong apa Ustaz? Ini student saya. Student saya dulu di Kuis. Saya kata ni, Kak Hang ni jadi cerita macam tadi lah. Masalah dia semua. Alah, dia kata mudah saja. Ubat dia Ustaz, mudah je Ustaz. Saya ni orang Kedah. Orang Kedah bila cakap sama-sama dengan Kedah, dia ada laras bahasa dia. Yang kalau nak cakap dengan orang lain, takut orang salah faham kan. Macam orang Melaka contohnya. Kalau dia bercakap tu, kita tak kenal, kita jangan salah sangka. Kita kata dia orang bergaduh. Tak, tu mesra tu. Maka saya pun kata, kalau otak hang, itu saya ingat. Dia kata, kalau otak hang kata mudah. Doktor pakar pun penin, hang kata mudah. Dia kata, Ustaz ni duk mengajar orang Quran. Quran bagi penyelesaian. Waktu tu rasa macam dengan dahi kita ni kena hentuk dengan hammer tuan-tuan. Bang, kena. Berpinau. Tapi satu benda yang Islam ajar. Jangan sombong. Maka kita pun rendahkan diri. Okey, Burhan. Dulu aku mengajar hang. Dulu aku jadi tok guru hang. Sekarang hang jadi tok guru aku. Ajar aku balik. Apa dia? Ustaz, dia kata dalam Quran Allah Ta'ala sebut banyak kali perkataan-perkataan yang merujuk kepada ubat sebenarnya. Tapi kita tak tahu tu signal ubat. Dia kata apa dia? Dia kata antaranya Allah Ta'ala sebut syifa, ubat. Dalam surah apa? An-Nahl cerita fihi syifa, pada di dalamnya tu ada ubat linnas, untuk manusia. Masya-Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Saya kata, fahamlah ubat untuk jiwa manusia, hati manusia, kalbu manusia. Ustaz, dia kata, bahkan ubat untuk fizikal manusia tu sendiri. Wow. Waktu tu saya tersentak lagi. Ya Allah. Dia kata, Ustaz, jom kita beramal dengan watini wa zaitun. Okey, tak apalah, saya kata nak beramal macam mana? Dia kata minyak zaitun. Okey, minyak zaitun. Lepas tu, cuka tin. Saya waktu tu bila sebut cuka tin, saya ingat cuka yang duduk dalam tin. Cuka yang duduk dalam tin. Saya kata, cuka tin, tang tu. Bukan Ustaz, cuka buah tin. Okey, aku nak pergi beli minyak zaitun. Dia kata nanti Ustaz, nanti. Jangan beli di pasaran terbuka. Waktu tu saya, satu benda saya fikir. Saya pula. Ini mesti nak suruh beli produk dia ni. Kan? Sebab dia duduk jual minyak zaitun. Ustaz, kalau Ustaz boleh jamin Ustaz cari di pasaran terbuka dapat yang ada kriteria dia, yang tuan-puan akan belajar nanti. Kriteria dia. Seperti contoh saya sebut perahan pertama. Sekali perah saja. Perahan pertama tu sekali perah saja. Kemudian perahan tersebut tak bertapis, unfiltered. Kemudian perahan itu cara mechanically. Cold press, perahan sejuk. Okey. Kemudian perahan tersebut juga kena proses waktu buah tu segar dan sebagainya, ada lagi kriteria dia. Botol kaca ditutup botolnya atau pilihan lain botol gelap. Macam-macam, panjang sangat. Saya kata gini kalau macam tu hang cadang kat aku. Maka dia pun cadanglah kepada saya ni. PMZ, produk paling awal PMZ, izinkan saya untuk nak ambil sekejap cukatin, walaupun saya tahu tuan-puan tahu cukatin tu apa sekejap hold on waktu tu kotak dia belum macam ni. Ni yang baru. Cantik sekarang ni. Lebih cantik. Kita ada sekarang dua saiz. 250 dan 500 mililiter. Okey. Sambung. Maka dia post. Saya minta waktu tu post berkarton-karton. Apa karton saya beli tak ingat lah. 3 karton ke 5 karton macam tu. Post dari Parit Buntar ke Bandar Seri Putra. Sampai isteri saya beramal. Okey, beramal. Masa kita sangat cemburu. Bila isteri saya beramal, tuan-puan sebulan head tak datang terus. Berhenti terus. Sudah. Jumpa doktor. Doktor kata hari ni doktor nak ambil kes ni daripada ustaz. Sebab ustaz doktor dah bagi peluang sebulan 2 dah.
Sekarang berhenti terus. Dia pun ambil air kencing, ambil darah pada waktu tu. Dan dia pun ambil ada benda-benda lain. Yang dia tak buat ialah X-ray. Itu saya cukup ingat. X-ray dia tak buat. Dia yang ni nanti dulu. Ustaz nanti nurse akan panggil. Ustaz pergilah nak minum, nak jalan-jalan. Saya pun pusing lah. Isteri saya di mana baru bangun tu. Dia pun panggil. Nurse panggil. Masuk saja bilik tu. Ya. Dia bangun. Dia bangun sebab dia dah rapat dengan kita. Dia kata, Ustaz, Ina, doktor nak ucapkan tahniah. Alhamdulillah. Dah mengandung dah sebulan. Mengandung sebulan. Saya kata, hit pun kacau bilau. Hormon doktor kata nak buat treatment. Mengandung doktor. Dia kata, Ustaz, inilah ilmu yang doktor tak ada. Walaupun doktor ni pakar ni, tawaduknya doktor Khamsiah tu. Saya memang cukup syurah lah jumpa dia. Dia kata, walaupun doktor ni mengaji, pakar doktor ni buat perbidanan dan sakit puan. Bukan semua ilmu doktor tahu. Yang Ustaz buat tu ni hasil dia. Lepas ni doktor pula ambil alih. Dia pun datang check up biasalah setiap bulan sebagainya. Sampailah peringkat nak scan anak lelaki perempuan. Saya takut waktu tu, saya takut. Kata, ya Allah, saya kata kat isteri saya macam mana? Pulanglah. Doktor Khamsiah ni kita tahu dah sebab anak kedua, ketiga, ni yang masuk keempat. Kita pun tahu bahawa dia takkan sembunyi punya anak lelaki perempuan. Dia akan cakap terus. Okeylah yang kita surprise tak surprise pun kita kena lalu jalan scan. Dia kata Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi gegar. Allah Ta'ala bagi anak perempuan. Sempurna elok, Ustaz, fizikal semua elok, cukup sifat. Masya Allah, tabarakallah. Saya waktu tu tuan-puan tak sedar air mata keluar. Bukan sedih. Tapi ya Allah, engkau uji untuk engkau bagi kurnia. Ini. Engkau uji untuk engkau bagi kurnia. Engkau nak bagi hajat aku kabul. Kau nak tengok dulu macam mana aku sebelum nak terima pengkabulan daripada permintaan yang aku buat dulu. Masya Allah. Olive House. Okey, cerita habis. Later. Anak nak periksa bulan 7. Sebelum lahir tu, ya, lahir anak yang keempat bulan 9, 30 bulan 9. Maka bulan 7 result percubaan mula keluar. Anak saya pada waktu tu diharapkan cemerlang, jadi tak cemerlang. Waktu tu yang sulung. Baik sekolah rendah, baik sekolah menengah, doktor panggil. Cikgu panggil nak kejar masa. Cikgu panggil dan konsult. Saya waktu tu yang dipertua PABG. Antara ayat cikgu macam mana YDP nak tunjuk contoh dekat mak ayah yang lain kalau anak sendiri tak cemerlang. Tuan-puan terbakar tuan-puan. Terbakar habisnya. Saya kata, doktor cikgu. Saya tak tahu nak jawablah soalan cikgu ni. Saya kata, saya surrender, saya minta maaf. Ustaz ginilah dia kata. Ustaz carilah kaedah yang kami yakin Ustaz tahu yang tu. Kami kaedah pedagogi di sekolah ni, metodologi mengajar ni, tu kami ikhtiar. Ustaz, tinggal 2 bulan je lagi. 7, 8, 9 exam. Allah, saya kata sabar. Balik duk fikir macam mana nak buat dengan anak sulung saya ni, Muhammad Nabil Husaini. Al-Muqri, Al-Hafiz. Dah habis khatam dah 30 juzuk Quran ya. Saya kata macam mana nak buat tahun 2015. Okey. Saya pun dalam pening-pening keesokan yang sekolah agama pula panggil. Bila panggil sekolah agama, saya kata, Ustazah ada hal apa ya? Dia kata, Ustaz, tolong tengok Nabil, kata dia. Sebab apa? Ustaz ni Ustaz tapi anak Ustaz tak dapat mumtaz, tak cemerlang. Macam mana nak claim anak Ustaz? Tuan-puan terbakar kali yang kedua. Jadi raksasa gogon boleh kita pada waktu tu. Saya pun tarik nafas lepas nafas, selawat lepas selawat. Baiklah Ustazah, saya pun tak mau tanya banyak-banyak. Saya sedar. Ustaz tolonglah Ustaz, dia kata. Lepas UPSR, terus PSRA. Di Selangor ni ada PSRA. Ya. Allah, balik rumah tak boleh tidur malam tu. Hanya doa, minta, mengadu dengan Allah, solat, sujud, minta. Bagilah ilham. Hampir-hampir nak subuh tu lah saya terpandang. Waktu tu saya berniaga dari rumah. Rumah sewa sebab rumah sekarang ni sedang renovate pada waktu. Dah habis kerja, fikir nak buat apa. Nak bagi rumah ni, bagi selesa mak ayah datang, keluarga datang semua. Sewalah rumah lain. Rumah tu penuh dengan kotak. Beratus-ratus kotak sampai tak ada ruang tamu. Ya? Bau kotak di bawah tu. Saya kata, ya Allah, aku ni macam-macam benda yang Quran sebut ada. Ada tin zaitun. Waktu tu ada delima dah. Masuk delima dah. Waktu tu ada, apa lagi yang ada daripada waktu tu? Itulah. Zaitun ada 2. PMZ, Olivi. Cuka buah tin, delima separa kering.
dengan delima sepada kering pula, buatin sepada kering dengan delima. Untuk kerja masa ni. Minta masa kecederaan sikit-sikit Mimi. Sikit ya, sikit ya. Kemudian saya kata, ya Allah, bagi aku ilham lagi ya Allah. Kemudian saya pun tengok, waktu tu ada madu saya jual. Madu yang dibekalkan oleh guru saya. Dia ambil daripada ladang sepupu dia. Ya. Kismis yang saya beli daripada Ustaz Burhan pada waktu tu. Baik, kurma. Kawan-kawan duduk tak putus-putus hadiah kurma yang balik umrah bagi kurma. Habis solat subuh ya, dengan anak saya kata, Nabil, Abah dapat satu benda semalam. Anak saya ni kadang-kadang dia kelakar juga. Dia kata, wahyu ke Abah? Saya kata, Tok Wan Hang bukan wahyu, ilham kata. Nabi je terima wahyu. Ilham apa-apa? Ilham nak bagi hang cerdik lah. Saya kata. Saya pun susun lah. Baik, susunan itu saya takkan cerita pada waktu ini sebab panjang. Nanti saya akan share, kongsi. Jangan lupa, susunan tersebut masih ada dengan saya dan saya share dengan semua orang. Maka ringkas ceritanya, ya, keputusan UPSR 2015 yang masih 5E itu dia dapat straight A, 5E, dan keputusan UPSRA dia Mumtaz Cemerlang, ya, dapat tawaran 6 sekolah yang established. Antara yang dia dapat ialah SBP Tun Abdul Razak di Pulau Serai ke apa, di Kuantan, Pahang sana. Sekolah Al-Quran tapi swasta di KL. Alhamdulillah sekolah tu memang cemerlang. MIT Sepang, SMKA Ulul Albab Kuala Lumpur, Muhammad Hamidiyah Kajang, dan Sekolah Menengah Agama Nilai Kurikulum Bersepadu Tahfiz. Alhamdulillah, ya, masuk semaka, dah khatam 30 juzuk Quran tahun lepas 2019, dan PT3 dia dapat straight 10A, 10A. Alhamdulillah, ya. Sama juga, awal tu dia percubaan PT3 fail, PT3 fail. Saya ulang balik proses tu. Bagi boost up balik dia punya minda, intelektual dan sebagainya. Anak nombor 2, alhamdulillah, saya cuba buat eksperimen. Daripada 2 bulan saya jadikan sebulan. Rupanya tak boleh, dia mesti 2 bulan. Jadi yang nombor 2, Ahmad Naqib Haidari, ya. 4A 2B, sebab tu dah 6A. Alhamdulillah, PSRA Cemerlang, Mumtaz, UPKK straight 8A, ya, dapat SMKA Ulul Albab Putrajaya, masuk juzuk yang ke-21 dah, nak ke-22 dah, alhamdulillah, ya. Dan anak yang ketiga, tahun ini patutnya UPSR, dah tak ada UPSR kan. Okey. Jadi anak keempat Nur Naqiyah Zahra, anak kelima Allah uji, ya. Allah Taala bagi rasa duduk dalam kandungan mak dia, ya. Cukup 5 bulan Allah Taala ambil daripada dalam kandungan rohnya. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun kita diuji, kita redha. Sebab apa? Saham dah tunggu di sana. Jadi tuan-puan, perjalanan saya tu mudah. Yang itulah. Maka saya ni antara orang yang nak kata bukanlah apa sangat. Kalau saya nak, ya, benda tu mesti dapat. Dia ada satu istilah. Ni buat assessment sikit, cari. Apa dia istilah tersebut dalam bahasa Inggeris, ya? Saya mesti nak, saya mesti dapat. Dengan izin Allah. Usaha dan usaha. Maka 2000, asal nama MR Olive House Resources. 2018 kita jadi Ambrosia Holdings Sdn Bhd. Jadi Olive House Central Region, gabung semua lepas tu. Dan sekarang banyak, kalau tuan-puan jumpa, akan banyak jumpa dengan Tuan Muhammad Zaki Muhammad Rejak, adik saya yang kedua. Dan jumpa adik saya yang seterusnya, iaitu Tuan Haji Muhammad Firdaus bin Haji Osman. Jangan terkejut, macam mana jadi adik Ustaz pula? Ni saya kata, ni adik saya tapi tak dilahirkan daripada rahim yang sama, ya, bin berbeza, tapi itu adik saya. Dan juga adik-adik saya yang ramai lagi dalam syarikat ni, termasuk Mimi yang jadi moderator pagi ni. Ini mereka, sekarang ni mereka lah yang banyak buat hal-hal operasi teknikal, ya. Saya tengok hanya benda-benda yang bersifat dasar dan polisi saja. Inilah sentuhan-sentuhan yang boleh saya bersama dengan tuan-puan. Dan saya nak minta satu benda, besok mungkin ataupun petang ini tengok macam mana. Saya akan mohon Mimi akan blast masuk dalam grup, ya, satu survey yang saya buat kerana untuk upgrading membership saya dengan Chartered Institute of Logistics and Transport United Kingdom. Ada survey yang saya kena buat. Dia survey berkenaan dengan delivery of products Olive House
punya produk, tapi saya khususkan Olive Plus 30X. Nanti tolong isi form tersebut. Dan saya juga ada minta dengan Tuan Haji Firdaus untuk adakan, kita sebut sebagai apa, Tuan Zaki dan juga Tuan Haji Firdaus, CEO dengan COO, untuk buat satu zooming usrah dan jangan tinggal. Dalam Olive House ini satu benda yang kena rendahkan diri kita ialah bab ilmu, antaranya. Bab ilmu. Kita mungkin kata, saya ilmu tentang minyak zaitun ni saya pakar Ustaz. Minta maaf. Dalam Olive House, kamu pakar macam mana pun, rendahkan diri. Cari sebab ada sesuatu yang baru yang kita tak pernah jumpa. Yang kita tak pernah jumpa. Akan dapat, akan temui. InsyaAllah, bertemu anda di puncak kejayaan, saya yakin ya. Dan jangan simpan apa saja persoalan jika ada. Ya, untuk nak tanya tu tanya dan tanya dan tanya. Dan kita lihat anak muda yang banyak berjaya, usahawan yang dah pun otai bila join Olive House bertambah-tambah berjaya, antaranya saya sebutlah ya, saya sebut, minta maaf saya minta izin sebut Mas Bukti antaranya. Lepas join Olive House, buka dah masuk di Ampangan tu dia punya HQ, Seremban 3, Senawang, Nilai. Ada 5 dah, ada 4 ya. Masya Allah, tabarakallah. Juga kawan-kawan yang tak pernah tahu ada kedai, dengan kesungguhan mereka. Kesungguhan mereka, kita ni sebagai facilitator je. Ya. Sebagai communicator saja. Sebagai mediator saja. Dia buka kedai. Ustaz Rizal dah ada kedai. Kang Noh dah ada kedai. Apa namanya tu lagi. Abang Jeb dah ada kedai. Kak Midah, antara ejen nyawa dah ada kedai. Kak Aida, tu antara otai-otai. Ustaz Syahidan, sifu kita. Ustaz Syahidan, sifu kita. Pakar, mu'alis kita. Dan akan jumpa banyak lagi. Masa pun dah lebih, dah 7 minit. Minta maaf banyak-banyak. Saya tak nak ambil lagi dah masa tambahan. Jika ada salah silap, saya susun. Pergi beli tu. Ya? Jangan pegang. Okey. Ada perbualan-perbualan yang lain. Saya serahkan semula kepada saudari Mimi, dan jangan keliru nanti ada Cikgu Mimi. Ini Cikgu Mimi kita. Ada seorang lagi Cikgu Mimi dari HQ nanti ya. Salah silap saya mohon maaf. Saya hari ini lebih kepada nak sembang santai, cerita pengalaman, dan mudah-mudahan ada satu spark dalam diri tuan-puan. Kerana itu saya sebut last but not least, saya katakan kepada Ustaz Aidil. Ini saya kata kepada beliau. Saya kata, Ustaz, saya tak tinggalkan Olive House. Saya takkan tinggalkan Olive House. Dan Ustaz pun tak boleh buang saya daripada Olive House. Ustaz jangan ingat Ustaz boleh pecat saya. Ustaz tukarlah sistem macam mana pun, Ustaz takkan boleh buang saya. Sebab saya mohon dengan Allah untuk nak kenal perniagaan ini. Ya. Tapi kalau ada yang tak betul, saya akan cakap dulu. Tapi kalau Ustaz yang betul, saya akan ikut. Ya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Dan tuan-puan, jangan lupa Olive House Central Region antara yang berada paling top dalam semua camp di seluruh Malaysia. Sebutlah alhamdulillah, Allahu akbar, masya-Allah, astaghfirullah. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.